Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar? Salam keluarga Malaysia, salam kemerdekaan yang ke-64, terutama sekali kepada semua keluarga Tibet Mara, para pelajar, alumni dan juga penonton yang saya kasih dan hormati sekalian. Kini anda bersama-sama dengan saya Muhammad Asyik bin Hamdi, merupakan moderator anda untuk program Expo Tibet at KPLB 2021. Sebelum tu mohon kepada semua untuk like dan share FB page Tibet Mara, YouTube, Twitter, TikTok supaya semua dapat mengikuti perkongsian kita yang akan berlangsung sepanjang pagi ini. Baiklah, untuk maklumat semua, sebelum kita berkenalan dengan panel kita, lebih elok rasanya kita tahu dulu apa itu program yang kita akan bincangkan pada hari ini. Atau mungkin ramai di kalangan kita ni yang sebelum ni tertanya-tanya, banyak institusi di bawah Tibet Mara, contohnya KKTM, MJII, IKM yang kesemuanya menawarkan program-program Tibet, merupakan institusi yang telah lama bernaung di bawah Mara, dan terdapat satu program yang dinamakan sebagai Ensuring Employability Program ataupun EEP, yang mana salah satu program dia adalah Industry Bootcamp ataupun IBC. Ini merupakan salah satu inisiatif Mara dalam memperkasakan latihan kemahiran berdasarkan keperluan industri kepada semua golongan belia Malaysia bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan. Selain daripada itu, tujuan utama program ini dilaksanakan adalah untuk mengurangkan jurang antara institusi dan juga industri. Dengan kompetensi yang diperolehi daripada program ini, pihak industri pastinya dapat menawarkan gaji yang lebih sesuai dan setimpal dengan kompetensi graduan yang telah melalui program IBC ini. Dan secara ringkas saya ingin terangkan dulu tentang program IBC ini macam mana. Program IBC ini sebenarnya untuk memberi jaminan pekerjaan di dalam dan di luar negara kepada pelajar graduan yang mengikuti program ini, dan seterusnya memperoleh sijil kompetensi, dan daripada sijil kompetensi tersebut insya-Allah pihak majikan boleh menawarkan gaji minimum yang telah ditetapkan oleh program ini, iaitu bagi lulusan ijazah sarjana muda dengan pendapatan 2,500, manakala graduan lepasan diploma dengan gaji RM2,000 dan juga pelajar lepasan sijil dengan gaji 1,500. Di mana program ini ditawarkan bukan sahaja untuk graduan lepasan IPMA, institusi pendidikan Mara, malah dibuka juga kepada pelajar-pelajar lepasan bukan daripada IPMA. Contohnya daripada College Vocational. Dan untuk tempoh program secara keseluruhannya adalah dalam tempoh 12 bulan. Walau bagaimanapun, kursus ini dilaksanakan hanya dalam tempoh lebih kurang 1 hingga 6 bulan sahaja. Yang pastinya ramai nak tahu apakah kelebihan kalau kita join atau kita mengikuti program IBC ni. Antaranya adalah mendapat allowance, penginapan, makan minum, pengangkutan sekiranya perlulah, dan juga perlindungan insurans. Jadi kita akan bersama dengan 3 orang panel yang kita jemput khas untuk membincangkan isu pada hari ini, iaitu ketiga-tiga mereka adalah alumni daripada Tibet Mara sendiri. Baiklah, saya ingin perkenalkan dahulu. Kita jemput yang pertama. Rasanya kita mulakan dengan panel pertama, iaitu Puan Cik Siti Saadah binti Rosman. Ada? Ya, saya. Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita perkenalkan pula panel kedua, Saudara Muhammad Syamir bin Muhammad Helmi. Kacak orangnya, segak bergaya. Dan seterusnya, orang yang ketiga yang kita akan jemput adalah Saudara Muhammad Sazwan bin Mat Saad. Apa khabar Sazwan? Oh, baik. Hijau belakang Hijau. Okey. Green screen. Alhamdulillah semua ni. Green screen Itulah dalam teknologi sekarang ni. Waktu PKP semuanya kita buat secara online, jadi green screen tu dah memang satu keperluan lah ya. Baiklah, sebelum tu kita akan minta ketiga-tiga panel kita ni
untuk memperkenalkanlah diri. Mungkin yang ramai kat luar sana tak kenal lagi kan. Jadi boleh perkenalkan diri, kenalkan syarikat tempat anda bekerja sekarang secara ringkas. InsyaAllah mudah-mudahan dengan perkenalan tersebut boleh membuatkan orang lebih kenal siapa kita dan boleh memberi gambaran seberingkas tentang diri kita itu. Okey, dipersilakan. Panel pertama, Cik Siti Saadah. Maafkan saya, Cik Siti Saadah binti Rosman. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Saadah Rosman. Sekarang tengah bekerja di Damansara PMC Services lah sebagai Executive Medical Technology. Saya adalah salah seorang wakil daripada alumni KKTM Ledang, iaitu dalam jurusan Biomedical Kejuruteraan. Jadi dekat sini company kami melakukan kebanyakannya maintenance dan consultant lah untuk biomedical equipment list. Jadi kalau ada apa-apa bolehlah rujuk kepada kami. Iaitu dia Cik Siti Saadah, dulunya pelajar, kemudian alumni dan sekarang ini merupakan pengendali program IBC. Baiklah, kita persilakan seterusnya saudara Muhammad Syamir. Okey, terima kasih Cik Moderator. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Assalamualaikum. Nama diberi Muhammad Syamir bin Muhammad Ilmi, berasal daripada Alustar Kedah. Sekarang tengah bekerja dengan syarikat NTMS Survey and Supply dekat Central Region dan KLCC. Company kami kebanyakan buat maintenance dengan team projek lah. Untuk projek kita orang buat installation. Saya sebagai technician lah di Central Region. Okay. Oh, dekat kat banyak tu. Dekat mana dekat? InsyaAllah. Lepas ni kita lagi dekat lagi dengan saudara Syamir InsyaAllah. Okey, kita persilakan seterusnya saudara Muhammad Sazwan bin Masaad. Ya, terima kasih Encik Moderator. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syazwan bin Masaad. Saya merupakan alumni KKTM Ledang batch yang ke-15. Saya mengambil jurusan Diploma Biomedical Engineering, Radiologi dan Pengimajan. Jadi sekarang ni saya sedang bekerja di syarikat bernama Metro Sihat Sendirian Berhad. Jadi Metro Sihat ni merupakan satu company yang memprovide service provider kepada K-Stream Health Malaysia ataupun dulu dikenali sebagai Kodak. Kalau kita tahu Kodak yang macam kedai gambar tu. Dan job scope saya di Metro Sihat merupakan Field Service Engineer Biomedical dan saya cover site di Pantai Timur, Spurs. Oi, nama company pun sihat kan. Terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kita ni. Terima kasih kepada Cik Siti Saadah, kepada saudara Salmir dan juga saudara Muhammad Sazwan atas perkongsian tentang diri tadi. Dan juga tentang syarikat, sedikit tentang syarikat tempat anda bekerja sekarang ni. Baiklah, jadi untuk kita ada beberapa pusingan untuk sesi kita pada pagi ni. Jadi kita nak santai-santai je lah. Tak naklah nanti kita tertekan. Yang penting bila kita santai ni, yang penting adalah sampai kepada para pendengar dan juga penonton di luar sana. Jadi saya nak buka soalan yang pertama ni kepada kedua-dua jejaka kita pada pagi ni. Iaitu saudara Syamir dan juga saudara Sazwan. Tak apalah, nanti kita bergile-gile. Boleh tak kongsikan mengapa anda memilih TVET MARA ni, iaitu KKTM Ledang untuk menyambung pelajaran di peringkat diploma? Mungkin boleh mulakan dengan Syamir dulu. Yang pertama saya join TVET MARA ni sebab dapat menyambung pengajian dekat sini kerana diorang menjanjikan diploma tanpa hutang. Lepas tu diberikan allowance bulanan kepada setiap pelajar. Di situ kita orang sebagai pelajar ni dah boleh meringankan beban family diri sendiri semua. Lepas tu KKTM Ledang juga merupakan salah satu institusi yang cukup lengkap dengan peralatan dan mesin-mesin yang terkini
di mana tidak semua institut pengajian menyediakan kemudahan seperti ini kat KKTM KKTM Ledang. Lepas tu yang menarik minat saya dalam bidang kurikulum adalah sukan rugby yang aktif di antara setiap institut pengajian MARA yang dikendalikan oleh Encik Salihuddin Bacuk. Encik Salihuddin bin Bacuk. Lepas tu pensyarah dekat KKTM merupakan pensyarah yang terlatih dalam industri. Oleh itu, pelajar dapat belajar daripada pengalaman pensyarah yang terlatih. Okey, terima kasih Syamir. So lepas ni pula apa dia kan? Tadi lepas ni insya-Allah lah. Kan dah bekerja kan, lepas ni mungkin berkahwin ataupun mungkin sambung lagi pengajian di bawah Tibet Mara. Kita tak tahu lah macam mana. Ada ke? Kalau Mara boleh sponsor okey InsyaAllah. lah. Alhamdulillah, insya-Allah lah. Terima kasih saudara Syamir. Macam mana pula kita nak dengar pandangan daripada saudara Muhammad Sazwan? Kenapa pilih Tibet Mara ni? Okey. Baik. Saya sebenarnya mula mendapat tahu diperkenalkan tentang Tibet Mara ni sebab saya menghadiri Expo Pendidikan Mara di Alor-Star pada ketika itu. Dan pada masa tu saya hanya tahu pasal tentang kursus-kursus yang ditawarkan atau institusi-institusi yang berada di bawah Mara, contohnya KPM, MJII, KKTM, IKM. Pada ketika itu saya cuma tahu institusi-institusi saja. Saya tidak tahu lagi apa yang kursus yang ditawarkan pada ketika itu. Dan sebab tu saya tidak terus apply. Agak terganggu sedikit. Mungkin sebabkan tergamam dengan situasi sekarang ni. Cuma tahu tentang institusi, mungkin tak tahu lagi nama-nama ataupun program ditawarkan ke? Macam mana Sazwan? Okey, ada masalah teknikal sikit saudara Sazwan. Tak apa. Kita tunggu kejap. Mungkin ada gangguan masalah teknikal. Itu biasalah. Pada ketika PKP ni, kita memang bergantung sepenuhnya lah untuk program-program secara online dan pastinya talian internet itu sendiri memainkan peranan penting untuk memastikan kelancaran program yang kita jalankan. Macam mana Sazwan? Yes. Dapat kembali? Okey, kita dapat dengar balik. Alhamdulillah. Ya, kat mana tersangkut tadi? Mungkin tadi Sazwan baru cakap tahu tentang institusi yang terdapat di Mara iaitu KKTM, MJII, IKM, tapi tak tahu lagi kursus-kursus yang ditawarkan. Ya, saya tak masa tu saya tak mendalami lagi sebab saya masa tu saya target untuk ke Universiti Awam. Tapi Universiti Awam pun saya tak tahu kursus yang saya hendak ceburi, dan kemudian mak saudara saya ada mencadangkan KKTM Ledang. Saya terus membuat research dan saya tengok pelbagai fasiliti yang terdapat di KKTM Ledang, dan utama sekali Mara menyediakan allowance lah 300 setiap bulan, dan itu memang main point lah saya kenapa saya berminat dengan KKTM Ledang. Dan juga salah satu lagi sebab kursus yang ditawarkan tu agak unik, biomedical engineering. So saya memang berminat mendengar saja nama kursus tersebut, saya memang rasa berminat lah, dan sebab itu saya menceburi bidang saya melanjutkan pelajaran di KKTM Ledang pada ketika itu. Dengar nama saja kan dah suka. Itu yang mahal dia tu KKTM ni kat Ledang kan. Kita dengar nama, mungkin rasa KKTM Ledang ni mungkin boleh dengar atau mungkin boleh jumpa dengan Puteri Gunung Ledang. Tu yang sekali dengar terus suka tu kot. Agak-agak je lah. Kucing pun nak masuk KKTM Ledang insya-Allah. Rasanya untuk program-program tentang haiwan atau binatang ni kita tak tawarkan kat Ledang lagi lah. InsyaAllah akan datang mungkin ada program di bawah Mara yang kita buat untuk khusus berkenaan dengan veterina. Yang tu mungkin dikuasa orang atas-atas nantilah insyaAllah. Terima kasih kepada saudara Sazwan. Jadi kita nampak key point dia kepada kedua-dua panel kita yang mengikuti program di KKTM Ledang, antaranya adalah disebabkan oleh
bebas hutang apabila tamat belajar nanti. Betul. Yang keduanya mendapat allowance sara hidup. Okey, jadi tahniah kepada kedua-duanya yang telah pun tamat dan telah pun mendapat pekerjaan sekarang ni. Jadi kita ada soalan seterusnya lah, memandangkan dah dengar tadi, sekarang ni pun merupakan graduan yang mengikuti program IBC ataupun program EEP. EEP ni kira bapa dia lah ataupun ayah dia, anak dia di dalam program tersebut ada program IBC. Jadi boleh kongsikan tak macam mana anda berdua mengetahui tentang program EEP ni? Saya bukalah kepada siapa, mungkin kepada Syamir dulu macam tadi. Macam mana boleh tahu tentang program EEP ni? Saya banyak tahu tentang program ni daripada ketua program saya. Lepas tu Ketua program. Siapa ketua program masa tu? Cik Salihuddin bin Encik Salihuddin sendiri. Okey. Cik Salihuddin. Banyak tahu daripada dia. Lepas tu ada join group alumni KKTM kan. Lepas tu diorang bagi tahu dalam tu semua. Lepas tu adalah buat research sikit-sikit semua kan. Lepas tu tengok-tengok semua, diorang ada buat macam bootcamp lah dekat UTM time tu. UTM KL. Lepas tu saya terpilih untuk pergi ke program tu lah. Lepas tu start dari situ lah. Start interview semua kan. Saya interview dua company kot masa tu. Lepas tu saya terpilih salah satu company tu lah. Alhamdulillah. 3 bulan. 3 bulan program. 3 bulan lepas tu terus diserapkan kerja. Alhamdulillah, macam tu caranya daripada ketua jabatan ataupun ketua program, kemudian daripada grup. Okay, kita tak tahulah masing-masing di pusat masing-masing ataupun di institusi masing-masing ada caranya untuk terus kekal berhubung dengan alumni-alumni mereka. Jadi ini adalah antara kebaikannya. Jadi alumni tersebut tidak terputus hubungan dengan pihak kolej ataupun pihak institusi tersebut. Malah akhirnya dapat kerja yang mana kerja tadi dikongsikan dalam grup yang ditubuhkan tadi. Itu kebaikan kita tengok. Macam mana pula dengan saudara Sazwan? Adakah sama-sama dalam grup tersebut ataupun ada cara lain? Mungkin saudara Sazwan boleh terangkan. Okey, baik. Saya pun sama, semua ada dalam grup alumni tu, tapi saya pada awalnya dapat tahu tentang program EEP ni sejak masa tu saya masih junior. Saya tengok ada senior-senior saya pada ketika itu, mereka pelajar tahun akhir sedang bertemu juga untuk program GATS pada ketika itu, salah satu program EEP tak silap saya, dan ada peserta yang tercalon untuk syarikat-syarikat besar, salah satunya seperti Canon, syarikat yang Canon sangat terkenal syarikat tu. Jadi saya pun rasa macam kalau saya dapat join juga program seperti ini sangat peluang yang sangat menarik dan dapat mengubah nasib diri lah sebab dia akan terus diserap kerja kan. Kemudian saya pada latihan industri, batch kita orang akan membuat presentation kami buat presentation di UTM KL pada masa tu, dan kebetulan ada juga program yang ditawarkan dan ada pegawai MARA yang datang dan menjelaskan tentang program IBC ni lah pada ketika itu. Jadi pada masa itulah yang saya rasa berminat dan peluang lecturer juga mendorong untuk mengambil peluang tu kan. Ya, itu saja. Dan saya pun terus ambil peluang. Okey, kalau tadi dengan nama KKTM Ledang terus jatuh cinta nak join kan. Kali ini mungkin sebabkan dah datang, dah tengok sendiri, dah dengar semua sendiri kan. InsyaAllah lah sebabkan tu yang jadi terbuka hati terus untuk menyertai program IBC. Yang mana kalau kita tahu program IBC ni bukan program yang kaleng-kaleng lah orang kata. Bukan calang-calang punya program. Sebab apa? Macam saya katakan tadi pada peringkat awal pengenalan program ni, iaitu program ni telah menjaminkan atau menjanjikan
kepada mereka yang tamat mengikuti program ini akan mendapat gaji minimal sebanyak RM2,500 untuk program ijazah dan juga RM2,000 untuk program diploma. Jadi bukan senang. Mungkin tadi tapisan kita dengar pun agak hebat. Bukannya senang-senang boleh masuk kan. Okey, itu dia. Terima kasih kepada saudara Sazwan dan juga saudara Syamir. Maafkan saya, kadang-kadang kita keliru nama semua Syasha ni kan. Saadah, Syamir, Sazwan. Jadi 3 Syah ni kita kan. Jadi kita nak dengar pula lah. Tadi kita dah dengar daripada jejaka. Apa pula kita tanya, kita buka pula soalan untuk Cik Puan Saadah. Boleh tak ceritakan sedikit berkaitan syarikat tempat Cik Puan bekerja? Cik Puan lah kita panggil kan. Nampak profesional sikit. Okey, Cik Saadah. Okey, terima kasih. Syarikat tempat saya bekerja di Damansara High. Di sebagai Damansara Business lah. Di sini kami, seperti saya kata, kami ada buat maintenance dan consultant untuk biomedical equipment list. Dan kami juga ada buat construction lah untuk hospital, private hospital lah. Selain itu, kami juga ada buat untuk program inilah, program IBC dengan MARA. Jadi program IBC ni dah dilakukan selama 4 tahun Sebelum ni dikenali sebagai program IGATS. Dan saya sendiri adalah salah seorang daripada alumni program IGATS dan seterusnya menguruskan program IBC ni. Okey, itu dia sedikit tentang syarikat di mana tempat Cik Saadah bekerja, iaitu DPMC. Jadi soalan seterusnya ni ada berkaitan sedikitlah tentang DPMC. Bagaimana pihak Cik Saadah, iaitu daripada wakil daripada syarikat DPMC mengenal pasti syarikat dan juga mengenal pasti graduan yang sesuai untuk diambil mengikuti program IBC ini. Okey, baik. Terlebih dahulu saya nak ceritakan sedikitlah tentang program IBC ni dulu. Program IBC ni merupakan program latihan yang kita buat dengan cooperation dengan pihak industri dalam bidang kejuruteraan bioperubatan dekat Malaysia. Yang mana kita nak tingkatkan kebolepasaran graduan MARA dan memudahkan mereka ke alam pekerjaan. Antara cara dan manfaat yang kita buat ialah kita beri mereka latihan yang mana untuk mengembangkan sifat peribadi mereka lebih positif lah dekat tempat kerja. Macam mana kami mengenal pasti syarikat ni adalah kami terlebih dahulu mengadakan perjumpaan dan perbincangan dengan syarikat untuk melayakkan industri ini terpilih dan dikategorikan sebagai syarikat yang layak lah. Kami akan memilihkan syarikat yang memerlukan pekerja dan dapat membantu peserta program IBC ni dalam mengembangkan kemahiran mereka. Selain itu, syarikat yang dapat beri peluang mereka bekerja lah setelah tamat tempoh latihan. Itu sahaja. Okey, nampaknya agak jelas penerangan macam mana proses tu kan. Jadi soalan seterusnya, kalau kita tengok tadi penerangan daripada saudara Sazwan dan juga saudara Syamir sendiri yang mengatakan fasiliti yang terdapat di dalam KKTM Keledang sendiri, yang mana kalau kita dapat lihat fasiliti yang disediakan tu canggih, hebat-hebat, yang mungkin kalau kita tengok di Malaysia ni mungkin alat-alatan yang terdapat di KKTM Keledang hanya terdapat di sana saja. Yang mana alatan yang digunakan juga mungkin bertaraf antarabangsa ataupun memanglah alat yang digunakan di dalam industri. Mungkin daripada situ, adakah kursus-kursus yang ditawarkan oleh pihak DPMC ini juga mengambil berat, ambil kira kepada situasi tersebut, kan? Sebab kalau kita tengok tadi, program yang ditawarkan ni bukannya program IBC lah, program IBC yang ditawarkan ni bukannya dibuka kepada semua, tetapi dibuka khas kepada graduan lepasan KKTM Keledang. Jadi macam mana ataupun bagaimana pihak DPMC mengenal pasti keupayaan graduan yang ditawarkan bekerja, terutamanya pelajar KKTM Keledang ini sendiri yang berkaitan dengan bidang tersebut, memandangkan mereka telah dilatih
di KKTM Ledang dengan peralatan dan juga dilatih di bawah program IBC sendiri. Boleh jelaskan atau kongsikan? Okey, terlebih dahulu saya nak bermuji lah sebab kebanyakan graduan daripada KKTM Ledang mereka sangat mahir lah terhadap mesin yang mereka belajar. Kebanyakan graduan daripada syarikat memberikan feedback yang baik lah. So antara kaedah yang kami lakukan lagi untuk membuatkan mereka terpilih dan memilih calon yang tepat, antara kriteria yang kami pilih ialah salah seorang antara pemegang diploma ataupun ijazah. Ijazah juga kami masukkan juga dalam program IBC ni. Dari MARA dengan minimum CGPA 3.5 ke atas, mampu berbahasa Inggeris dan bahasa Melayu, berumur 20 tahun ke atas, ini kriteria juga, berdisiplin, berdikari, proaktif dan berminat dalam perkembangan untuk memotivasikan diri lagi. Kadang kalau kita pilih orang yang tak berminat ni tak best lah, sebab nanti makin lama kita bagi apa-apa dia orang macam tak bersyukur. So kita kena cari orang yang ada minat terhadap program yang kita buat. Itu yang paling penting lah, minat kena ada. Dan syarat seterusnya daripada institusi yang menawarkan program yang bersesuaian lah kan. Kalau kita ambil yang tak bersesuaian mungkin agak sukar juga untuk latih orang yang mungkin tak biasa lagi dengan fasiliti, dengan peralatan yang digunakan di dalam program tersebut. Yang mana pihak yang itu adalah keutamaan bagi mereka yang ingin mengikuti program IBC itu sendiri. Baiklah, saya ingin buka soalan seterusnya kepada jejaka kita pada pagi ini. Boleh kongsikan tak pandangan berkaitan program ini dan bagaimana ia membantu di dalam pekerjaan? Saya buka soalan ini kepada saudara Sazwan dahulu. Saya ulang boleh dengar ke tadi? Boleh ulang? Boleh kongsikan pandangan saudara Sazwan berkaitan program yang diikuti ini dan bagaimana ia membantu di dalam pekerjaan sekarang. Okey. Pertama sekali, saya rasa program IBC ni membantu dari segi menyediakan tempat platform untuk pelajar-pelajar fresh grad untuk mencari pekerjaan, kerana seperti yang kita tahu sekarang ni fresh grad sukar untuk mendapat tempat pekerjaan di industri, kerana pihak industri kurang berkeyakinan dengan pelajar-pelajar fresh grad kerana mereka tiada pengalaman. Jadi dengan adanya bantuan program IBC ni dapat meyakinkan pihak-pihak industri untuk hire pelajar yang fresh grad, dan juga program IBC menawarkan beberapa latihan kompetensi untuk melayakkan student ataupun peserta program untuk bekerja. Jadi saya rasa program IBC ni memang patut, memang baguslah. Saya memang mencadangkan program IBC ni, dan setelah saya join program IBC ni juga saya dapati banyak input yang dapat perolehi, dan apa yang saya tak dapat belajar di KKTM, di college, saya dapat belajar setelah memasuki program ni. Antaranya seperti kursus, contohlah seperti kursus soft skill. Saya dapat belajar kursus soft skill, cara berkomunikasi dengan user lah terutama sekali. Itu sahaja, terima kasih. Okey, sebenarnya kalau kita dengar penjelasan daripada saudara Sazwan tadi, kalau kita tengok program IBC ni dia seolah-olah macam menambah lagi nilai kan, nilai graduan lulusan MARA tu, daripada mungkinnya seorang yang hebat menjadi sangat hebat, yang lebih hebat lagi, betul tak? Mungkin kalau sebelum ni kita tengok masa belajar dekat KKTM Ledang itu kita dah belajar rasanya dah cukup hebat dengan peralatan yang ada, tapi disebabkan mungkin ada sikit jurang
dengan pihak industri, mungkin ada segi keperluan kepakaran berkenaan dengan fasiliti yang mungkin terdapat di industri tetapi tidak diajar semasa di KKTM. Dengan adanya program IBC ni dapat menambahkan ilmu, menambahkan pengetahuan, menambahkan kekurangan, mengisi jurang-jurang tersebut untuk melengkapkan lagi diri Syazwan untuk di alam kerjaan. Jadi saya nak tanya pula pandangan daripada saudara Syamir, adakah sehaluan ataupun ada pandangan lain berkenaan dengan program IBC ini, yang mana kalau kita tengok tadi saudara Syazwan sebab dia nak tambah lagi, dia nampak ada gap di antara industri dan juga di KKTM Ledang, jadi dia menyertai program IBC ini. So bagaimana pandangan daripada saudara Syamir? Tak dengar saudara Syamir? Mungkin sebabkan mute tu. Okey, terima kasih. Okey, pandangan saya pun lebih kurang macam saudara Syazwan. Daripada program IBC ni, saya nampak banyak impak kepada semua peserta kan. Sebab daripada selepas graduate tu, daripada belajar, kebanyakannya pelajar mesti macam menganggur ke apa kan. Lepas tu tiba-tiba macam ada program ni kan. So siapa yang terpilih tu bolehlah ambil peluang untuk macam nak memulakan kerjaya kan. Siapa yang nak memulakan kerjaya dengan program macam ni lah. Lepas tu program IBC ni pun banyak lah diorang bagi macam training soft skill lah. Yang macam yang saya ingat lah, hari tu kita orang ada buat EST training. Lepas tu ada lagi 2, saya tak ingat lah. Macam tu lah. EST tu macam mana? EST tu Electrical Safety Test. Tu yang saya ingat. Yang lagi 2 tu saya dah tak ingat lah training apa. Tapi salah satunya yang tu saya ingat lah. So yang tu boleh kalau dekat tempat kerja ni, kalau course biomed ni, EST tu macam penting sikit lah. Sebab kalau nak buat PPM ke, nak buat apa-apa ke, memang tu penting kan. So berguna lah. Itu dia. Banyak sangat dia bagi abbreviation tadi tu kan. Akronim ke abbreviation ke kan. Jadi mungkin orang kat luar sana mungkin agak keliru sikit. Jadi kalau nak tahu lebih detail lagi, kena join dulu TVET Mara, terutama di KKTM Ledang. Kemudian ikut pula program IBC. InsyaAllah segala apa yang diperkatakan oleh saudara Syamir tadi akan kita faham dengan lebih jelas lagi maksud-maksudnya. Dan insyaAllah dengan program ni bukan saja dapat membantu anda untuk lebih berjaya pada masa akan datang, malah mungkin dapat membantu keluarga dan juga negara. Okey, kita teruskan lagi sesi kita. Ini pusingan keberapa saya tak pasti dah kan, sebab kita seronok bersembang dah kan. Kita buka pula soalan ni seterusnya kepada Syazwan balik. Kesian Puan Saadah kan, Cik Saadah. Mungkin kita tunggu dulu, kita dengar dulu daripada jejaka-jejaka ni pula kan. Mudah-mudahan tadi kita dah dengar macam mana ataupun kita bukalah pada Cik Saadah kan. Cik Saadah lama sangat menunggu. Perempuan ni dia tak boleh lama-lama tunggu kan. Jadi kita buka pada Cik Saadah. Cik Saadah tadi kita dah dengar macam mana proses pengambilan. Jadi saya nak minta lah sedikit lah mungkin bagi sebelum kita nak tutup program ni, sebelum kita nak buka soalan terakhir kepada kedua-dua panel kita nak tanyalah. Ada pandangan daripada Cik Saadah sendiri, ada tak program-program yang kita rasakan sesuai di dalam TVET Mara ni yang untuk kita buat seperti program di dalam IBC ni? Seperti mana yang Cik Saadah sendiri ambil program daripada KKTM Ledang, adakah program-program di institusi TVET Mara yang lain boleh kita laksanakan juga? Okey. Pada pandangan saya daripada kos bioperubatan sendiri, bidang kemahiran lain juga boleh ditawarkan untuk program IBC ni, seperti program yang diberikan di MJII, IKM dan KKTM lain lah. Sebagai contoh, bidang elektronik dan electrical engineering. Bidang ni sangatlah
Kalau kita tanya orang bidang apa, electrical. Kat sini memang banyaklah syarikat yang memerlukan mereka. Antara pasaran pekerjaan ni adalah pembantu jurutera, juruteknik elektrik, eksekutif pemasaran dan pekerjaan ini juga mereka boleh bekerja sendirilah. Selain tu bidang seni bina, bidang automotif, bidang reka bentuk, bidang fashion. Sebab zaman sekarang kebanyakan syarikat lebih kreatif dalam industri. Jadi kita tak perlukan dalam bioperubatan sahaja, bidang lain sahaja boleh. Jadi banyak lagi kan bidang-bidang yang dirasakan sesuai yang mungkin selepas ini dapat dilaksanakan juga untuk jadi seperti program di KKTM Ledang. Di mana KKTM Ledang, graduan-graduan mereka berpeluang untuk mengikuti program yang sebelum ini. InsyaAllah selepas ini pelajar-pelajar atau graduan daripada institusi Tibet Mara yang lain juga boleh mengikuti program IBC yang ditawarkan. Ya. Terima kasih kepada Cik Saadah, penerangan yang cukup jelas kan. Kita dengar tadi insyaAllah ramai saya rasa yang dengar ataupun yang menonton penerangan ataupun penjelasan daripada Cik Saadah tadi mungkin berminat untuk mengikuti program IBC selepas ini. Okey, kita nak buka soalan. Mungkin soalan ni soalan terakhir kepada kedua-dua jejaka kita. Apakah harapan pada pelajar di luar sana yang masih mencari-cari tempat belajar? Ini saya nak buka kepada saudara Sazwan dan juga Syamir lah. Apakah harapan kepada pelajar di luar sana yang masih mencari-cari tempat belajar? Sebab kita tahu sekarang ni mereka mungkin tercari-cari atau sedang memilih bidang yang sesuai untuk mereka. Adakah mereka perlu memilih ataupun mengapa mereka perlu memilih bidang TVET yang ditawarkan di KKTM, MJII dan IKM untuk melanjutkan pelajaran mereka? Saya minta kepada saudara Sazwan dahululah. Saya nak Syamir dulu kot. Okay, Syamir dulu, okey. Kita buka bersama. Boleh. Tak ada masalah. Okey. Harapan saya dekat mereka yang masih mencari tempat pengajian, harapan saya kepada mereka yang masih mencari tempat pengajian dapat membuka mata supaya memilih institut pengajian di bawah MARA. Bagi saya walaupun institut pengajian MARA ni dia taklah terkenal sangat seperti institut pengajian awam yang lain, tapi bagi saya MARA memang power lah kan, sebab dah banyak bantu graduan-graduan yang lepasan belajar kan, tambah-tambah Bumi Putra yang MARA dah banyak bantu lah. So saya harap mereka membuka mata untuk memilih institut pengajian MARA. Itu dia. Terima kasih saudara Syamir. Bukan buka mata je pagi-pagi ni kan. Kita bukan buka mata, kita kena buka hati, buka minda supaya kita tahu sebenarnya program yang ditawarkan di bawah Tibet Mara ni ada banyak, ada pelbagai. Dan Tibet Mara bukan jago kampung sebenarnya. Dan pelajar daripada ataupun graduan daripada Tibet Mara sendiri telah mencapai banyak kejayaan di peringkat antarabangsa. Antaranya tangan emas. Pelajar ataupun graduan daripada Tibet Mara pernah memenangi anugerah tangan emas. Dan banyak lagi lah, itu antaranya. Jadi apa pula pandangan ataupun cadangan daripada saudara Sazwan sendiri untuk mengajak adik-adik lah, kita anggap adik-adik di luar sana untuk melanjutkan pelajaran di institusi Tibet Mara? Okey, baik. Harapan saya kepada pelajar-pelajar yang masih mencari tempat untuk melanjutkan pelajaran, saya rasa institut TVET Mara adalah tempat yang sangat sesuai, institusi yang sangat sesuai untuk mereka melanjutkan pelajaran. Adalah salah satu sebab utamanya adalah mungkin kerana pinjaman yang pelajaran yang bebas hutang dan kemudian allowance yang diberikan oleh MARA. Lagi satu sebab utama ialah kerana fasiliti yang disediakan di institusi kemahiran MARA ni seperti IKM, MJII, KKTM memang sangat lengkap, cukup lengkap.
saya bagi contoh, di KKTM Medan mempunyai pelbagai instrumen pembelajaran dan juga alat bantu belajar yang sangat diguna pakai ketika saya berada di bidang pekerjaan. Sebagai contoh, ada mesin yang di KKTM iaitu mesin general X-ray, mobile X-ray, ultrasound, beberapa biji ultrasound, CT scan dan juga testing phantom ni alat yang digunakan untuk membuat service dan maintenance kepada mesin juga berada dalam silibus yang diajarkan di KKTM Medan. Jadi memang kursus dia cukup lengkap, yang kursus-kursus yang disediakan di KKTM Medan ni cukup lengkap dan memang membantu graduan-graduan dia untuk melanjutkan pelajaran, untuk melangkah ke alam pekerjaan. Dan tidak lupa juga kepada pensyarah-pensyarah di KKTM yang berpengalaman, memang mereka banyak berkongsi pengalaman on-site mereka pada sangat bantu pengalaman yang diberikan tu. Terutama sekali pensyarah-pensyarah saya, pensyarah program saya, pensyarah program radiologi dan pengimejan. Justru itu saya menyeru kepada semua pelajar-pelajar yang hendak melanjutkan pelajaran, jika kita nampak peluang ada depan mata ni, kita harus grab. Kita grab je dulu peluang tu. Peluang bukan datang sekali kan. Itulah falsafah saya. Peluang yang ada, kita grab je dulu. Okey, terima kasih saudara Sazwan. Yang penting kita grab dulu kan. Peluang yang ada tu kalau kita tengok takut tiba-tiba kena ngap dengan kucing macam tadi kan. Kita tak tahu bila-bila masa je kan. Jadi peluang kalau datang tu insya-Allah kita kena rebut. Macam mana penerangan daripada saudara Sazwan tadi yang menyatakan bahawa sepanjang mengikuti program di KKTM Ledang sendiri, beliau telah mengikuti kursus-kursus yang memang dianggap sangat sesuai dalam menempuh alam pekerjaan. Betul tak kan? Dengan dia punya peralatan, modul, dengan latar belakang pensyarah-pensyarah yang cukup hebat, yang mana pihak industri juga ada bekerjasama sepanjang pengajian tersebut. Malah kalau kita tengok mungkin sepanjang pengajian Sazwan, sepanjang pengajian Syamir dan juga Cik Saadah sendiri masa di KKTM Ledang, kerap sekali melihat pihak KKTM Ledang diaudit ataupun dipantau ataupun melakukan proses-proses pengiktirafan daripada MQA, daripada APEC kan, APACC, yang mana itu adalah pengiktirafan di peringkat Asia Tenggara. Kalau kita tengok jadi mengiktiraf kursus ataupun mengiktiraf program yang ditawarkan di tempat anda belajar sebelum ni. Betul kan? Jadi saya minta lah kalau boleh, tadi kan kita dah dengar daripada kedua-dua jejaka ni, mungkin kan penerangan daripada Cik Saadah tadi ada yang mungkin kurang jelas lagi. Boleh tak mungkin share kan kalau ada slide ke kan, ada penerangan yang lebih detail. Kadang-kadang orang ni dia nak tengok gambar, nak tengok je kan. Kalau contoh dengar suara Cik Saadah je mungkin dia lupa kan. Kita sebab manusia ni dia dalam tiga perkara, tiga keadaan. Bila dengar dia lupa, bila nampak dia ingat. Tapi kalau dia buat, dia faham. Jadi kita nak upgrade lah. Daripada dengar tadi kita mungkin ingat-ingat lupa, kita mungkin kalau kita lihat, kita lebih ingat. Mungkin boleh share sikit slide daripada Cik Saadah kepada semua penonton yang sedang menonton. Boleh? Boleh sekejap ya. Okey, baik. Tak apa, kami setia menunggu. 3 jejaka hari ni. Jadi kita nak saksikan perkongsian daripada Cik Saadah, mungkin dapat memberi penjelasan yang lebih detail lagi kepada semua yang sedang menonton. Okay. Ini antara training lah yang kami buat. Okay, inilah sewaktu mereka sign agreement untuk program IBC. Ini adalah antara training yang kami buat lah. Seperti lihat ada gambar mereka. Ini untuk training CPG machine, yang mana CPG machine ni untuk cek jantung lah. Ini untuk intensive care, iaitu ICU. ICU ni memang kita guna lah waktu sekarang tengah pandemik COVID ni kan. ICU ni bantu dalam perbantuan pernafasan lah.
Okay, ini training soft skill yang kami buat untuk membetulkan balik apa-apa yang kekurangan dekat individu pelajar. Ini training ethical safety test yang mana Muhammad Syamil ada mention tadi. Dia ialah keperluan untuk apabila kita membuat maintenance lah terhadap mesin-mesin di hospital dan mesin-mesin lain juga. Okay, ini training online yang kami buat, soft skill juga, being a leader. Dan seterusnya ini ialah untuk surgical and examination lab. Ini untuk bahagian surgery. Ni pun untuk bahagian surgery juga, instrument optimization and cost saving. Ni online lah kami buat ni ketika sebab dah pandemik kan. Ini gambar daripada peserta sendiri dan ada sertifikat mereka yang mereka attend daripada company yang mereka duduk lah, yang mereka ditempatkan. Jadi saya nak stop lah. Sekejap okay. Jadi itulah antara training yang mereka buat. Diharapkan peserta IBC dapat berkembangkan lah orang punya potensi terhadap syarikat setelah mereka join beberapa latihan. Okey, terima kasih Cik Saadah. Mungkin dengan penerangan dan juga gambaran yang ditunjukkan tadi, ramai di luar sana dapat tahu lebih jelas lagi bagaimana program IBC tersebut. Kalau tadi saya dengar apa tu kan EST, rupanya bila tunjuk tadi gambar baru kita tahu. Dan tadi ada juga mesin tentang ventilator. Kalau sebelum ni kan kita kat luar ni tak pernah tahu pun, tak pernah ambil berat, tak pernah ambil cakna tentang ventilator. Sekarang ni kita tahu rupanya kan kita perlukan ventilator untuk membantu pada pesakit-pesakit yang sedang mengidap COVID-19, dibantu pernafasan mereka menggunakan alat tadilah, alat ventilator tadi, yang mana salah satu alat yang digunakan ataupun yang diajar sepanjang program di IBC ataupun dan ada juga mungkin saya rasa belajar juga semasa di KKTM Ledang, betul tak? Salah satu peralatan yang diajar betul. Boleh saya dapat kepastian daripada ketiga-tiga, betul jadi kita nampak tak sebenarnya memanglah KKTM Ledang ni dia selari dengan keperluan semasa, keperluan industri ataupun keperluan pasaran pekerjaan yang terdapat sekarang. Jadi memang tak salahlah kalau kepada graduan, kepada para pelajar yang sedang mencari-cari tengah tak tahulah kan nak ke mana lepas ni, habis belajar, habis SPM, tak tahu nak buat apa atau tak tahu ke mana arah tuju mereka. Jadi pilihlah TVET Mara, terutamanya KTM Ledang yang sedang trending sekarang ni. Memandangkan COVID, bila kita tengok COVID ni, institusi yang memang tengah trending yang sinonim dengan keadaan sekarang adalah KKTM Ledang, yang mana menawarkan bidang instrumentation ataupun bidang bioperubatan ni yang memang sesuai lah dalam keadaan pandemik sekarang ni. Jadi sebelum kita menamatkan, saya ingin buat rumusan sedikit lah berdasarkan perkongsian daripada ketiga-tiga ahli panel kita, yang mana kita dapat lihat ketiga-tiganya adalah orang yang hebat ketiga ini. Sekarang ni orang yang hebat, insya-Allah satu masa nanti kita nampak mereka lebih hebat lagi, mungkin di posisi yang lebih tinggi, mungkin dengan jawatan yang lebih tinggi. Kerana kalau kita tahu sebenarnya daripada graduan daripada program IBC ataupun program graduan daripada diploma KKTM Ledang ni, mereka bukan sahaja layak ditawarkan dengan jawatan technician ataupun juruteknik, malah mereka juga ada yang ditawarkan dengan jawatan jurutera. Betul tak? Ada yang saya dimaklumkan bahawa salah seorang daripada anda ditawarkan jawatan jurutera, bukan jawatan juruteknik. Mungkinlah, ataupun mungkin orang lain, graduan lain yang ditawarkan lulusan daripada TVET Mara. Itu memang ada dah. Sebab contohnya di MGII sendiri ada pelajar yang bila tamat pengajian, selepas mereka mengikuti latihan industri, mereka ditawarkan jawatan jurutera. Yang mana sepatutnya kalau kita lihat jawatan jurutera biasanya ditawarkan kepada mereka yang mempunyai ijazah, tetapi dengan kepakaran, dengan kompeten yang mereka perolehi, dengan sijil-sijil yang ditunjukkan contohnya seperti mana yang diterangkan oleh Cik Saadah tadi, yang membolehkan ataupun melayakkan mereka mendapat posisi dan jawatan tersebut, yang mana posisi tersebut biasanya sangat-sangatlah dicemburui.
Okey, nampaknya moderator kita ada masalah internet. Jadi ada beberapa sikit lah soalan, saya tambah sikit lah. Tadi kan ada bagi pendapat untuk bidang, selain daripada bidang tu yang dapat join program IBC. Selain tu untuk zaman sekarang saya tambahkan dengan bidang teknologi, yang mana sekarang lebih banyak scammer dan gangguan internet dan juga dalam cyber security lah. Jadi diharapkan bidang cyber security juga boleh dimasukkan dalam program ABC ni. Ni saya tambahkan sikit lah sebab tadi saya tak tambah. Satu lagi saya nak tanya sikit lah. Boleh ke saya ni tanya moderator dekat Syamik dengan Syazwan, nak tambah sikit lah. Apa perasaan dalam tempoh 2 tahun lebih dalam program ABC ni, maksudnya dalam bulan September ni. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey, maafkan saya biasalah macam saya katakan tadi, kadang-kadang adanya gangguan kan. Itu dia penerangan. Terima kasih juga kepada Cik Saadah. Mungkin biasalah, kita sedia maklum keadaan sekarang ni bila kita bergantung harap pada teknologi, kepada internet, kadang-kadang kita tak sedar pada ketika itu ada gangguan sedikit yang mana kita tak dapat duga. Okey, baiklah. Mungkin penerangan daripada Cik Saadah, penerangan daripada kedua-dua ahli panel yang telah tamat pengajian dalam program IBC ni, kita dapat lihat kejayaan mereka pada ketika ini boleh dikatakan sangat membanggakan pihak MARA, malah juga kepada kita semua yang berada di luar yang dapat melihat kejayaan mereka. Setelah mengikuti program IBC ini, mereka telah dijamin mendapat pekerjaan yang baik. Dan insya-Allah selepas ini kita mungkin dapat lagi menjemput ketiga-tiga ahli panel ini untuk program-program yang seterusnya. Mungkin kita dapat jalankan secara fizikal, mungkin kita boleh jumpa secara berdepan-depan. Jadi tak ada lagi masalah seperti ketika ini yang kalau kita dapat lihat kadang-kadang terganggu dengan masalah internet, kadang-kadang terganggu dengan kucing, kadang-kadang terganggu dengan pelbagai lagi gangguan yang kita tak duga. InsyaAllah selepas ini kita sebagai keluarga Tibet Mara akan sama-sama mengajak orang ramai di luar sana yang mungkin tak tahu, yang mungkin tak pernah ambil cakna tentang Tibet Mara. Selepas ini kita ajak mereka semua untuk mengenali dulu Tibet Mara itu apa, dan mungkin boleh menjadi salah seorang ahli keluarga Tibet Mara. Dan sebelum kita menutup majlis kita pada hari ini, kalau boleh kita nak terangkan jugalah kepada pihak luar sana, Tibet Mara bukan saja menawarkan program-program ataupun kursus-kursus yang berkaitan dengan Tibet, malah ia juga membekalkan pelajar tersebut dengan ilmu-ilmu berkenaan dengan keusahawanan, yang mana kalau kita lihat keusahawanan itu amat penting, terutama dalam keadaan pandemik ini. Sekiranya mereka tidak memperoleh pekerjaan, mereka juga boleh menjadi usahawan. Kerana kalau kita dapat lihat bidang keusahawanan ni bukan lagi bidang yang cikai-cikai ataupun yang boleh dipandang enteng, tetapi ia adalah sesuatu yang boleh dibanggakan kerana dengan ilmu yang dibekalkan sepanjang pengajian mereka di institusi Tibet Mara, dan juga ditambah pula dengan ilmu keusahawanan yang dibekalkan sepanjang program tersebut, mereka boleh menjadi seorang usahawan yang berjaya. Dan selain daripada itu, di institusi Tibet Mara juga selain daripada keusahawanan, selain daripada kepakaran berkenaan bidang yang mereka ikuti, malah mereka juga dapat mengikuti ataupun menyertai pertandingan-pertandingan inovasi, yang mana kita dapat lihat perkara ini dapat melahirkan generasi yang lebih kreatif, berinovatif dalam mencipta sesuatu inovasi yang amat diperlukan. Kalau kita dapat lihat terutama dalam keadaan pandemik ini, pelbagai inovasi yang telah dikeluarkan, yang telah dapat dicipta oleh pelajar-pelajar dan juga bukan kata pelajar saja, malah dibimbing oleh pensyarah dan juga staf yang terlibat di dalam Tibet Mara ini untuk melahirkan ataupun menghasilkan produk yang cukup hebat, dan juga telah memenangi banyak lagi pertandingan-pertandingan inovasi di luar sana. Selain daripada itu, mereka juga dapat mengikuti banyak juga aktiviti co-curriculum yang bukan sahaja kurikulum, co-curriculum yang terdapat di Tibet Mara. Contohnya kalau di
KKTM Ledang terdapat sukan rugby, di MJI ada sukan silat yang cukup hebat kalau kita dapat lihat pernah memenangi peringkat kebangsaan. Jadi kepada mereka di luar sana, kalau nak menjadi ahli keluarga TVET Mara, jom ramai-ramai. Mulakan dengan kita like dan share dahulu tentang program kita pada pagi ini supaya dapat mengajak lebih ramai lagi orang di luar sana. Jadi insya-Allah dengan apa perkongsian yang kita telah berikan sepanjang program kita berlangsung ini memberi manfaat kepada mereka yang berada di luar sana supaya tidak tercari-cari lagi institusi mana untuk dituju, institusi mana untuk menjadi tempat mereka melanjutkan pengajian selepas peringkat SPM ataupun sijil. Jadi pilihlah TVET Mara. Terima kasih kepada saudari ataupun Cik Saadah, kepada saudara Sazwan dan juga saudara Syamir, malah kepada semua yang terlibat di dalam program pada hari ini yang turut sama memastikan program ini dapat berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. Pastikan anda semua terus mengikuti ataupun terus bersama dengan TVET Mara. Jangan lupa melalui FB TVET Mara, Twitter, TikTok, YouTube dan anda insya-Allah akan terus kekal bersama dengan TVET Mara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.